Kita telah beri kedrat kita. So adanya di sana at-ta'awun, bekerjasama, bantu-membantu. So ini satu konsep sedekah yang saya kira kalau kita faham, semua masing-masing yang datang, yang terlibat akan dapat pahala sedekah. Walaupun dia bukan keluarkan duit, dia keluarkan tenaga, dia juga dapat pahala yang sama seperti orang yang keluarkan duit berjuta-juta ringgit. Sedang Dato' Abdul Aziz menghulurkan duit raya kepada lebih 100 anak pelarian, saya memberikan sebilangan mereka. Beginilah keadaan anak-anak di sini. Mereka memerlukan perhatian dan hanya sekadar gula-gula yang diberikan amat dihargai bagi mereka. Finish. Kira-kira jam 2 petang waktu tempatan, saya bergerak ke pusat aktiviti pelajar Malaysia di Al-Bait di Mafraq. 150 kambing dan 5 lembu disembelih sempena majlis korban perdana dianjurkan oleh Klub Putra 1 Malaysia. Satu pagi hari raya, proses menyembelih, melapah dan memasak daging haiwan kurban dibantu oleh lebih 200 pelajar Malaysia kini menuntut di Jordan. Ketika itu, semua wakil media cetak dan elektronik sibuk melaksanakan tugas mereka, mengemas kini dan menghantar berita untuk tetapan rakyat di Malaysia. Korban perdana ni kita ada 191 ekor kambing yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyumbangkan, so saya agihkan kepada pelarian-pelarian Syrian ni. 49 kambing lagi disembelih dan daging kemudian diagihkan kepada pelarian di Kem Saktari di bawah kendalian kaki tangan JHCO. Korban pada tahun ni lah. Pada tahun ni adalah korban yang paling meriah. Kerana Kelab Putra 1 Malaysia sanggup turun membantu pelajar-pelajar di sini dengan memberikan daging, lembu dan kambing. Dan alhamdulillah kita lihat pelajar-pelajar kita di sini memberikan kerjasama yang baik. Mengeratkan lagi ukhuwah dan menguatkan lagi untuk bekerjasama, bergotong royong, menyembelih binatang korban, melapah dan mengagih daging-daging yang telah disembelih untuk masyarakat sekitar kawasan Mafraq ni lah. Saya kemudian merakamkan pandangan pengarah Education Malaysia Jordan, Dr. Muhammad Azidan Abdul Jabbar. Pada tahun ini alhamdulillah Kelab Putra 1 Malaysia datang dan ingin menganjurkan aktiviti korban di Mafraq ini, di samping memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian-pelarian Syria dan penduduk-penduduk setempat. Jadi kita berasa bangga kerana pada tahun ini Mafraq dapat menganjurkan aktiviti korban yang sebesar ini, yang sudah tentu memberikan satu ruang dan peluang kepada para pelajar kita di sini untuk terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan dan kerja-kerja kemasyarakatan, dan seterusnya dapat memberi satu sumbangan kepada warga Syria dan warga Jordan yang berada di sini. Saya begitu bangga dengan semangat sukarelawan yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar Malaysia. Pada kali ini kita melatih pelajar-pelajar Malaysia seramai 90 orang terlibat sama dalam misi bantuan kemanusiaan ini. Dan saya begitu bangga melihat perpaduan keharmonian yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar Malaysia. Kira-kira jam 4 petang hari sama, lebih banyak kotak bahan makanan diberikan kepada pelarian Syria di pusat koordinasi JHCO di Mafraq. Sejam kemudian, sukarelawan bersama Dato' Abdul Aziz dan Dato' Abdul Malik bergerak ke rumah kebajikan anak yatim di Bandar Sama. Wakil rumah kebajikan dalam ucapan ringkas merakamkan penghargaan kepada sukarelawan dan kerajaan Malaysia kerana sudi menjenguk sekaligus membantu kira-kira 600 anak yatim dan ibu tunggal berketurunan Syria. في سوريا والأردن وماليزيا أمة واحدة إنما المؤمنون إخوة. Tilam, daging korban dan kotak makanan kemudian diagihkan pula di Pusat Persatuan Kebajikan Islam ditubuhkan pada tahun 1982 di Mafraq.
Barang kualiti dia alhamdulillah. Saya tanya pelajar-pelajar Malaysia yang ada di sini, dia kata Datuk ini benda yang okey. Harga dia tak mahal, tak murah, tapi ni kualiti dia bagus untuk anak-anak mereka tidur di atas masjid. Sebelum itu, saya dan semua sukarelawan berpeluang menziarahi rumah anak yatim dan ibu tunggal Markas Aitam di Suaileh. Terpegun saya melihat sekumpulan anak kecil berlatih mengerjakan ibadah haji dibimbing oleh guru mereka di rumah ditubuhkan pada tahun 1991 ini. Datuk Abdul Aziz kemudian menyampaikan bantuan kepada beberapa ibu tunggal. Dalam satu majlis ringkas, beliau menyerahkan sumbangan Perdana Menteri Malaysia $10,000 Amerika kepada pengetua untuk membantu membiayai kos operasi rumah anak yatim dan ibu tunggal ini. Kita beri utama lebih 300 anak-anak yatim piatu dan lebih 600 anak yatim sudah kita memberi bantuan duit raya dan baju raya dan sebagainya. Itu kita memberi melalui institusi-institusi tersebut untuk memberikan kepada mereka. Menurut sukarelawan Datuk Daljit Singh Daliwal, pelbagai jenis barang disimpan di gudang milik JHCO sebelum diagihkan kepada pelarian di seluruh Jordan. 17,000 selimut, 15,000 sejadah dibeli di Dubai, Emirat Arab Bersatu dan 10,000 kotak makanan disimpan di stok ini. Beli dari Dubai. Selain daripada pakaian musim sejuk, kita juga beri dia untuk barang-barang untuk dia pergi sekolah dan berpelajaran. Barang-barang kita beli daripada 3 negara, Malaysia, Dubai dan Jordan. Malaysia kita membawa ubat-ubatan 2,5 tan kita membawa ubat-ubatan, dan kita juga membawa hygiene kit daripada Malaysia kita beli. Dan di Dubai kita beli sejadah, kita beli stokin musim sejuk, kita beli kain selimut musim sejuk, kita beli komputer, laptop untuk pelajar-pelajar untuk mereka nak buka sekolah balik. Ini, dan di Jordan kita beli barang makanan yang banyak untuk 15,000 keluarga. Kita beli untuk 30,000 keluarga tilam makanan. Kandungan setiap kotak bahan makanan ini bernilai RM110. 29 Oktober lalu, saya berpeluang meninjau kamp pelarian rakyat Palestin terbesar di Baqa'ah. Kehidupan kanak-kanak di sini kelihatan terpinggir, namun mereka mudah didekati biarpun dihalang oleh kekangan bahasa. Pelarian Palestin mula menduduki perkampungan ini di antara 6 dan 70 tahun lalu, dan kini terdapat lebih 120,000 yang bermastautin di kawasan ini, termasuklah kanak-kanak seperti ini dan yang masih lagi kecil. Kira-kira 1 kilometer dari kamp ini tersergam pusat kebajikan. Lokasi daging 5 ekor lembu korban dilapah dengan bantuan pelajar Malaysia. Pada masa sama, petugas perubatan merawat pesakit di tingkat 2 bangunan. Mengetahui kedatangan kami, ratusan pelarian cuba memasuki pintu utama pusat kebajikan ini. Memang kita tahu dalam negara Jordan ni ada pelarian Palestin, kita tahu. Tapi mereka juga datang sebab mereka melihat Malaysia sebuah negara Islam yang sentiasa duduk di barisan hadapan dalam bentuk kebajikan. Mereka datang dan kita kata, okey, berapa ramai ada? Dia kata ada 150,000 orang. Saya kata saya tak mampu nak bagi untuk 150,000 orang. Tapi alhamdulillah, bantuan makanan yang kita bawa hari ini untuk lebih kurang 2,000 keluarga yang paling miskin, dan kita tumbangkan 5 ekor lembu. Proses pengagihan barang bantuan dan daging korban disediakan dengan bantuan kaki tangan JHCO dan polis bertugas. I prepare everything with the Malaysian group for the program,
and I going with all the people from Malaysia to the Zaatari camp and cities in the outside the camp for refugee Syrian. Everything is okay for the group. I'm very happy. طبعا نشكر السفير الماليزي داتو عبد المليك على تواضعه وما ترك الوفد نهائيا، وداتو عبد العزيز على تواضعه، وكانوا يشتغلوا يعني من الساعة 6 صباحا لل1 مساء ما في نوم، كله لفوا المناطق كاملة بدوروا على السوريين وعلى راحة السوريين والوفد كامل يعني كان. Sukarelawan Anwar Awad berkongsi pengalaman mengagihkan bantuan bersama 23 rakan lain di kamp pelarian. Kita kena ikut sistem kita dari segi paklian. Itu senarai nama yang diberi oleh kamp-kamp berkenaan. Tapi bila sampai ke situ dah jadi lain dah. Masing-masing mungkin dah hargakan makanan. Mereka seorang pelarian, tak salahkan mereka juga. Dengan keadaan gempur kitanya, dengan keadaan dia bekerja kita ke lori ke apa nak ambil barang tu, dan ada yang tak puas hati dapat satu nak dua. Saya begitu bangga dan kagum dengan semangat sukarelawan Malaysia daripada Kelab Putera 1 Malaysia yang berada di sini. Saya melihatkan mereka begitu berdisiplin dan begitu teratur dalam segi pengurusan yang dilaksanakan, dan kita dapati misi ini begitu berjaya dan mendapat penghargaan daripada kerajaan Jordan dan penduduk di sini. Sukarelawan Kelab Putera 1 Malaysia kemudian mengagihkan daging dan 2,500 kotak makanan kepada fakir miskin dan anak yatim di kalangan pelarian Palestin. Kita negara, satu-satunya negara yang diiktiraf oleh kerajaan, oleh raja di sini melalui menteri luar yang menyatakan kepada saya, Malaysian walk the talk. Apa yang kita buat, kita janji, kita tepati. Program di Baka'a ini dijadikan pengisian pelengkap kepada misi bantuan kemanusiaan oleh Kelab Putera 1 Malaysia berlangsung di antara 20 dan 29 Oktober lalu. Saya meraih pengalaman amat berharga menyertai misi ini. Menyaksikan kesengsaraan ditempuh ribuan pelarian sekaligus membuatkan saya akur. Selagi wujud tangan di atas, manusia sejagat ditimpa bencana berpeluang meneruskan kehidupan dalam keadaan lebih selesa.